Soalan saya, apakah lagi perkara yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam tempoh 5 tahun mendatang menerusi hubungan akrab yang sedang terjalin bersama Indonesia dalam bidang ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan supaya dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Malaysia? Terima kasih, Datuk Speaker. Saya berpendirian dan kerajaan ini akan terus menganggap Indonesia itu sebagai negara sahabat dan harus kita tingkatkan kerjasama dalam semua bidang. Dan kita tidak mahu beberapa masalah perbezaan yang didapati di antara kita menjejaskan hubungan dua halal. Jika saya ditanya, apakah pandangan saya tentang negara Indonesia? Bagi saya, Indonesia adalah sebuah negara yang sangat unik dan rakyat Indonesia sangat terkenal dengan sikap keramahannya terhadap siapapun yang berkunjung ke Indonesia. Malah, hubungan Malaysia dan Indonesia seperti mana adik dan kakak. Namun begitu, satu cabaran bagi kedua negara kita saat ini ketika media sosial sangat meluas dan tanpa batas, ada sejak oknum yang berusaha untuk meretakkan hubungan baik antara kedua negara ini. Dalam setahun ada saja isu yang timbul dan dibesar-besarkan, sehingga kan mereka yang menerima maklumat tersebut tanpa usul periksa terpancing dengan berita-berita yang sepatutnya dapat diselesaikan dengan aman. Akhirnya, kita yang saling berbaku hantam di media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial ini harus waspada dengan berita-berita hoax ya. Kita tak tahu mereka ini bekerja dengan siapa. Takut-takut kalau mereka ini dibayar oleh orang-orang yang berkepentingan yang tidak mahu kedua negara ini sentiasa bekerja sama dan mempunyai hubungan yang baik. Justru itu, di sini saya ingin memberi pandangan saya terhadap sikap Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap negara Indonesia. Dan ini menunjukkan bahawa betapa toleransinya pemimpin kita dalam hal menjaga hubungan kedua negara antara Malaysia dan Indonesia. Kita saksikan sama-sama bagaimana Perdana Menteri Malaysia menjawab pertanyaan dari blok pembangkang di sidang Parlimen Malaysia tentang negara Indonesia. Nah, biar ramai yang tahu bahawa hakikatnya hubungan kita kedua negara ini sebenarnya seperti adik dan kakak. Kita saksikan dulu pidato dan juga jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sidang Parlimen di Malaysia ketika ditanya oleh blok pembangkang soal hubungan Indonesia dengan Malaysia. Jadi langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Di sempadan wilayah sesebuah negara, ia tentunya yang ini ketika Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini berkunjung ke Indonesia dan Presiden Jokowi juga membalas kunjungan tersebut. Dan inilah perundingan dan juga perbincangan kedua kepala negara kita antara Presiden Jokowi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan perkara ini dibincangkan di Parlimen ya. Jadi yang ini blok pembangkang bertanya tentang keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana banyak isu-isu yang lama dapat diselesaikan ya oleh kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim saat ini. Jadi kita lanjut, kita dengar dulu apakah soalan dan juga bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi pernyataan terhadap soalan-soalan yang diajukan terhadap beliau. Dengan soal kedaulatan ataupun sovereignty negara tersebut yang seringkali menjadi pertikaian antara negara-negara berjiran seumpama kita dengan Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini ramai berpandangan langkah yang telah diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Presiden Indonesia baru-baru ini berkaitan pertikaian maritim Malaysia-Indonesia ini bukanlah satu langkah proaktif untuk menyelesaikan pertikaian yang disebut tadi sudah 18 tahun. Tetapi jadi perkara ini sudah 18 tahun dikatakan di sini. Jadi blok pembangkang ya
dia rasa ini bukan satu perkara yang dapat menyelesaikan masalah, katanya begitu. Kita tengok bagaimana pernyataan Anwar Ibrahim. Tetapi Jom. ianya lebih suatu langkah kompromi yang kurang berhati-hati yang boleh merugikan usaha melindungi hak wilayah Malaysia dan menyentuh soal kedaulatan negara. Tindakan kerajaan dan Yang Amat Perdana Menteri juga jelas, ini penting, membelakangkan pandangan pakar-pakar maritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia, di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut, termasuk menghadapi kesan negatif aktiviti ekonomi maritim di pelabuhan Tanjung Lepas. Manakala dia panjang betul berhujah. Tawau Sabah akan Tahu tempat saya. Jadi yang ini nih untuk makluman teman-teman yang ada di Indonesia, untuk sidang parlimen ini ada pembangkang, ada pemerintah ya. Jadi yang pembangkang nih dia namanya sudah pembangkang. Jadi dia isukan soal pertemuan dan juga penyelesaian beberapa masalah yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya daripada 18 tahun itu ya, sudah selesai. Sebenarnya sudah perkara ini sudah diselesaikan ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tetapi dia masih membahaskan perkara itu, katanya kiranya tidak lagi selesai lah begitu. Paham-pahamlah pembangkang kan. Tapi apapun kita dengar dulu hujah, soalan dan juga jawapan Anwar Ibrahim. Jom kita saksikan lanjut guys. Yang berhormat bersyarah, direct to the question. Kalau Okey, soalannya. Itu masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get to the point. Dengan izin. Ya. Saya nak tanya Perdana Menteri. Oleh kerana Perdana Menteri, saya ada 4 soalan saja. 4 saja. Yang pertama soalan saya, adakah langkah yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam hal ini, iaitu menandatangani perjanjian dengan Jokowi, telah mengambil kira pandangan pihak yang berkepentingan, interested parties, khususnya Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Sabah, dan jika ada konsultasi atau engagement itu, Sabah tempat saya bila guys. dia dibuat? Soalan pertama. Soalan yang kedua, sekiranya kerajaan Johor, tidak Sabah. mahu lagi menggunakan pakai nasihat pakar-pakar maritim yang saya sebutkan tadi, saya mau tahu adakah sekarang ini kerajaan mempunyai penasihat baru di dalam aspek maritim yang dirundungi oleh pihak kerajaan. Jika ada, sila nyatakan siapa penasihat baru ini. Yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh Yang Amat Berhormat tadi, tapi khususnya pasal 121 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini. Tak perlu bincang, tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Legitan. Dan yang keempat, ini juga penting Yang Amat Berhormat, apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama, iaitu dalam kawasan 3 batu nautika daripada pantai Johor. Itu 4 soalan saya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Kata Baru. Apa dia soalan Kata Baru? Ramai berpandangan. Wah, dijawab sudah oleh Perdana Menteri. Pakar maritim. Siapa yang pandangan? Pakar mana yang dibicarakan? Ya. Kemudian telah melanggar yang mana? Peraturan mana? Peruntukan mana? Dia peguam. Bincang samar-samar begini tak payah peguam. Ketua kampung memboleh. Peguam ini harus spesifik.
Ya. Bijak kan Marah Anwar apa? Ibrahim? Jawablah. Nombor satu. Apakah pandangan pihak berkepentingan? Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. Satu. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, Oh, dengar. Pulau Sebatik juga ya guys, Sebatik. Soalan kedua, pakar maritime. Pakar maritime mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia. Dijawabnya semua. Kementerian Luar yang menjalankan banyakkan tugas itu. Tapi sebelum saya meterai, perjumpaan akhir saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan ada pakar baru yang Kota Baru nak sebut, carilah. Sebut pada saya nama siapa. Ini pakai sembrono aja. Baik, dan semua mengikut peraturan Tegas asal Perdana sempadan Menteri ini. one to one. Tidak ada perlanggaran langsung. Yang dipersetujui adalah yang dipersetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya. Yang tidak dipersetujui, Semua dipersetujui. yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas. Tidak terlibat. Yang keduanya, soal yang betul-betul jadi masalah ialah soal bersepadan dengan Sabah. Yang kita tidak bersetuju. Baik. Mengenai soalan keempat, Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Singapura dan Republik Indonesia itu buat perjanjian 2009. Masa itu Pagoh, beras semua dalam kerajaan. Dan apa yang kita mantan lakukan Perdana Menteri sampai ini, sekarang, Pagoh. Yang berhormat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Dan saya telah maklum kepada Presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya, empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan. Sebab mana mungkin, ya kalau disebut, ya pakar mana, sebut pakar mana, perjanjian mana yang dilanggar, peruntukan mana yang dilanggar. Dia ni disoal untuk kasih pusing lah begitu, kasih pusing supaya tidak ada jawapan gitu. Tapi Anwar Ibrahim ni dia mempunyai pengalaman yang cukup banyak ya, dan pernah menjawat sebagai timbalan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dan banyak lagi jawatan yang pernah dia pegang sebelum ini. Setelah dia dimasukkan ke dalam penjara dan akhirnya dia jadi Perdana Menteri, jadi dia banyak tahu soal-soal tentang hubungan Malaysia dan Indonesia ini khususnya, dan dia mempunyai satu chemistry ya dengan Indonesia. Dia sudah ada mengatakan dia ada satu momen yang sangat istimewa ya, sentimental value terhadap negara Indonesia. Nah, jadi ini soalan-soalan yang diajukan terhadap dia tentang kunjungannya dan juga persefahaman antara Malaysia dan Indonesia ketika kedua-dua kepala negara ini bertemu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Jadi kita tengok lagi guys. Dilanggar. Kawasan mana yang diserah kepada Indonesia yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi, yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Pelepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai timbalan Perdana Menteri untuk membawa. Yang merunding itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Soeharto ketika itu. Wah, tengok, kita dengar balik guys. Berikan Tidak boleh dipusing Anwar Ibrahim. Keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk pasal apa? Yang berhormat Pagoh, saya beri laluan kepada. Nampaknya di sini saya tengok Indonesia dan Malaysia bakal akan menjadi negara yang bertambah erat lagi hubungannya.
dengan kepimpinan Anwar Ibrahim. Sebab kalau apa yang saya paham, banyak perkara-perkara yang ditangguhkan sebelum ini yang tidak diselesaikan. Tetapi bila Anwar Ibrahim mengambil alih kepimpinan negara Malaysia, jadi banyak permasalahan, khususnya hubungan kedua negara kita ini dapat diselesaikan dengan cepat ya guys. Baru berapa bulan dia menjabat sebagai Perdana Menteri, banyak sudah perkara-perkara yang menjadi halangan hubungan kita ni ada sedikit krisis ya, disebabkan oleh banyak perkara yang tidak dapat diselesaikan. Akhirnya Anwar Ibrahim dapat selesaikan. Itu yang dia dengan Presiden Jokowi ini dan juga pemimpin yang lain sangat rapat lah saya tengok guys. Mari kita tengok lagi. Terima kasih Datuk Yang Speaker. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun atas jawapan yang cukup jelas sebentar tadi, sekaligus menjawab segala tomahan dan dakwaan yang dilemparkan terhadap kerajaan berhubung isu sepadan politik ini. Juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan hari ini kerana kebijaksanaan kerajaan hari ini Malaysia telah menang pertikaian mahkamah berkaitan tuntutan waris Sultan Sulu. Soalan saya, apakah lagi perkara yang ingin dicapai? Okey, diam sekejap. Soalan saya, apakah lagi perkara yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam tempoh 5 tahun mendatang menerusi hubungan akrab yang sedang terjalin bersama Indonesia dalam bidang ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan supaya dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Malaysia? Terima kasih, Datuk Speaker. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Apa manfaatnya? Saya nak jelaskan. Bagi saya, jangan kita politikan. Kepentingan hubungan Malaysia-Indonesia satu rumpun, majoriti umat Islam, soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi, soal perdagangan, pelaburan, itu kita harus tingkatkan. Dalam 6 bulan ini, saya beritahu Presiden Jokowi dan dia pun sambut sangat baik. Dan dia akui bahawa hubungan kita itu dapat ditingkatkan. Dan ini penting. Kerana ramai bukan masalah rakyat Malaysia ni ramai juga dari rumpun yang sama. Tetapi hubungan itu daripada satu negara sahabat yang sangat penting untuk kepentingan strategik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya dan Islam. Jadi saya tidak fikir kita patut remehkan hal ini. Apakah ini bermakna kita akan korbankan kepentingan kawasan dan sepadan? Jangan diremehkan. Seperti mana pendirian kita tentang Batu Putih, kita tidak tolak ansur sama sekali. Dan kabinet sekarang, walaupun keputusan dibuat oleh yang lalu, kita bantah keras keputusan yang lama yang tak betul. Begitu juga tentang sempadan ligitan. Dan sekarang dalam soal sempadan yang disebut ni yang sama-sama ada dengar berita, ada pakar. Saya rojok Speaker, saya rojok pegawai yang ini. Kerana ini soal maritime, saya tahu satu kesilapan kita menandatangani, berkurun-kurun kita akan dipersalahkan. Seperti ada kes Batu Putih. Jadi sebab itu, dalam mesyuarat akhir, saya beritahu ke Menteri Luar, saya nak jumpa sendiri semua pakar dan pegawai yang dipertanggungjawabkan. Dan saya tanya soalan ini, bila disahkan dan ikut hujah-hujah, terutamanya Jabatan Peguam Negara, barulah kita tanda tangani. Itu pun ada hak yang tak dapat dipersetujui lagi. Itulah tentang hubungan ya, baik segi perdagangan, hubungan diplomasi lah, lebih kurang begitu kan. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini bahawa hubungan antara Malaysia dan Indonesia ni dari segi kepimpinan sekarang ni sangat baik ya. Dan beberapa perkara yang masa lampau, perkara-perkara yang harus dibetulkan ya, sudah dibetulkan oleh Anwar Ibrahim dan telah diselesaikan beberapa masalah yang banyak tahun ya tertangguh. Dikatakan tadi ada sampai 18 tahun tertangguh antara Indonesia dan Malaysia. Tetapi hari ini sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, akhirnya perkara-perkara tersebut dapat diatasi. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi bahawa jangan kita terpancing dengan berita-berita hoax ya, yang tidak sahih sumbernya.
sebab itu boleh menyebabkan hubungan kita kedua negara ini akan menjadi retak, ya. Dan akhirnya apabila hubungan ini tidak baik, sekiranya tidak baik, maka kita yang rugi sendiri dari segi hubungan ekonomi, ya, akan tersekat di situ. Inilah yang saya katakan juga tadi, bahwa kita tidak tahu ada oknum-oknum yang mungkin dibayar untuk sengaja merosakkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini. Bila begitu, mereka berkepentingan mungkin. Jadi oknum-oknum ini perlu kita berhati-hati. Jangan kita terpancing dengan berita-berita hoax yang sengaja untuk meretakkan hubungan kedua negara ini. Saya lihat sebenarnya hubungan ini sangat baik. Cuma media sosial yang ada beberapa ini yang sengaja mengangkat masalah, mencipta masalah, dan juga perkara yang sepatutnya boleh diselesaikan tetapi dibesar-besarkan. Namun ternyata di sini Perdana Menteri Malaysia, kepala negara nomor 1 Malaysia, ya, Perdana Menteri ini sangat baik hubungan dengan Presiden Jokowi. Dan kalian sudah dengar juga pernyataannya bagaimana dia mempertahankan hak Indonesia itu, ya. Dia telah selesaikan apa-apa tuntutan Indonesia sebelum ini tidak selesai dan akhirnya selesai. Dan Anwar Ibrahim ini juga merupakan seorang tokoh yang sangat terkenal di Indonesia dan ramai dia punya fans, ya, di Indonesia. Selain daripada itu, Anwar Ibrahim ini mempunyai sentimental value terhadap negara Indonesia. Dan ketika dia dilantik sejak menjadi Perdana Menteri, orang yang pertama telepon beliau adalah Presiden Jokowi. Dan saat itu saya dengar, ya, ada videonya itu, dia katakan saya sangat terharu dan kita adalah sahabat sejati. Indonesia menganggapnya sahabat, ya. Dan ketika Anwar Ibrahim dalam proses hukum masa itu, Indonesia sentiasa menerima, ya, berlapang dada menerima kehadiran Anwar Ibrahim ke Indonesia, ya. Dan beliau ini juga sahabat baik kepada B.J. Habibie, ya, dan pemimpin-pemimpin yang lain seperti Prabowo Subianto dan banyak lagi pemimpin-pemimpin di negara Indonesia. Jadi Anwar Ibrahim ini sangat memahami hubungan hubungan inilah kedua negara ini, Malaysia dan Indonesia. Jadi kita mengharapkan dan kita sama-sama sebagai rakyat, ya, sama-sama kita berusaha untuk mengeratkan hubungan antara kedua negara Malaysia dan Indonesia ini agar kita dapat manfaat yang baik, ya. Karena kita risau sekiranya ada oknum-oknum yang dibayar ini, guys, untuk meretakkan hubungan. Kalau Malaysia dan Indonesia sentiasa bekerja sama bersatu, ya, pasti akan menjadi satu kekuatan, ya, di Asia Tenggara ini. Jadi itulah Presiden Jokowi sampai dia memindahkan ini ibu kota, ya, ke Nusantara di Kalimantan, ya. Jadi itu satu pulau dengan Sabak Sarawak. Jadi mungkin itu satu usaha untuk mendekatkan lagi hubungan kedua negara kita ini. Jadi sama-sama kita perjuangkan, guys, bagaimana memperkukuhkan hubungan Malaysia dan Indonesia ini. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, kita sama-sama menepis berita-berita hoax dan juga kita perjuangkan hubungan yang baik berterusan sampai bila-bila. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.